Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 16 Julai bersama saya Zaim Samani. Kadar inflasi tinggi antara fenomena global yang dihadapi banyak negara ketika ini yang berpunca daripada ketidaktentuan ekonomi global. Ia secara asasnya memuncak selepas dunia melepasi era pandemik COVID-19 dan terbaru Nigeria menjadi antara negara yang mengisytiharkan darurat terhadap keselamatan makanan kesan daripada inflasi tinggi. Presiden Nigeria yang baru dilantik, Bola Tinubu, tiada pilihan kecuali darurat kerana rakyatnya bergelut untuk membeli makanan asas. Krisis itu sebenarnya bermula sejak Januari iaitu ketika Nigeria dipimpin Muhammadu Buhari. Situasi menjadi lebih teruk apabila Tinubu menghapuskan subsidi minyak pada Mei hanya beberapa hari selepas beliau menang pilihan raya. Sejak detik itu, harga petrol meningkat 3 kali ganda dan harga makanan ikut melonjak. If you remove subsidy, you allow the market forces to determine prices. And when market forces determine prices, you bring more investors into the industry. No matter how complex, because investors are looking for gaps in the market. And as soon as see the gap, they go and take advantage of the gap. Yes, it's long overdue, but that's the caveat I would have brought in. Instead of outright removal, government would have done something before removing it. Dengan kepadatan penduduk mencecah 210 juta, di mana 50% daripadanya penganut Islam, 80 juta penduduk masih hidup di bawah paras kemiskinan. Jadi logiklah, mereka tidak mampu membeli barangan waimah makanan sekalipun jika harganya cekik darah. Bahkan hidup sebagai peniaga pun tetap tidak untung. This work where I am now doing now did not pay me at all because I collect at the rate of 40,000. When I reach the market, I bought material at the rate of 35,000. There's nothing more. Látìgbà tẹ́pọ̀ yẹn ti wọ́n àárín kankan mọ́ owó ọjà gan dínkù ni torí pé kí ni tábàlì ọjà yẹn náà tó bá kéré àwọn kọ́sítọ́mù ò lè rà. Sebelum ini pemberian subsidi bahan api besar maknanya buat mereka, di mana kos pengangkutan lebih jimat dan rantaian bekalan lain dapat dikawal. Namun kini mereka ibarat jatuh terduduk. Sebelum ini, Tinubu 71 tahun terpaksa mengambil langkah berani dan tidak popular dengan menggugurkan subsidi minyak kerana ia menelan kos perbelanjaan sehingga $6 bilion Amerika. Alasannya, kerajaan tidak mampu. Namun beliau berjanji bajet subsidi itu akan disalurkan kepada infrastruktur yang lebih penting termasuklah pendidikan, kesihatan dan peluang pekerjaan. Persoalannya, berapa lama masa yang bakal diambil Tinubu bagi memulihkan situasi ini? Adakah ia bakal mencetuskan protes rakyat sebagaimana pernah berlaku pada tahun 2012? The first thing government should do is to ensure that our refineries are working. It's not the business of government to go and build refineries, but what government would have done, what the president would have done, that is, we are talking about Tinubu, would have done is, look, he gives himself 6 months to revive the refineries. Tinubu juga dalam pelan untuk memperkasa industri pertanian dan melindungi kebajikan petani bagi menjamin bekalan makanan. Sebagai pelan jangka pendek, Tinubu turut mencadangkan penyaluran bantuan bulanan sebanyak $10 kepada 12 juta isi rumah, namun ia masih belum diluluskan. Nigeria menjadi negara Afrika yang mempunyai penduduk paling ramai dan antara pengeluar minyak terbesar. Namun kilang penapisan bahan mentah itu tidak mampu beroperasi secara optimum gara-gara salah urus dan terpalit rasuah. Berikutan krisis yang melanda Nigeria, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu turut memberi amaran bahawa 1/4 daripada populasi Nigeria bakal berdepan kebuluran. Bagaimana nasib saudara seagama kita? Global Hijrah berehat seketika kembali selepas ini.
Alhamdulillah bertemu kembali. Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Antonio Guterres baru-baru ini mendedahkan satu angka mengejutkan di mana 3.3 bilion manusia kini hidup dalam negara yang dibelenggu hutang tinggi. Jika tadi Global Hijrah menggambarkan realiti hidup di Nigeria, laporan Badan Dunia itu turut menyebut bahawa Afrika menjadi negara yang banyak menghabiskan hasil negara untuk membayar faedah hutang dan jumlah itu mengatasi dana yang disalurkan bagi tujuan pendidikan dan kesihatan. Half of our world is sinking into a development disaster fueled by a crushing debt crisis. That is the main message of the report we are presenting today, a world of debt. Jelas Guterres, negara dengan hutang tinggi meningkat mendadak di mana 59 negara disenaraikan pada tahun lalu berbanding 22 pada tahun 2011. 40% daripadanya adalah negara membangun yang dihimpit krisis hutang yang tinggi. Sementara itu, jumlah hutang yang ditanggung Afrika meningkat 3 kali ganda dari tempoh 2011 hingga 2022 dan ia kelihatan seperti bencana besar apabila syarikat pemiutang swasta mengenakan kadar faedah yang keterlaluan. Selain Afrika, terdapat beberapa lagi negara yang didapati menghabiskan hasil negara demi membayar faedah hutang, termasuklah negara-negara Asia. Pada 2022, hutang awam global mencecah rekod $92 trilion dan negara membangun menanggung jumlah yang tidak seimbang. Deep reforms to the global financial system will not happen overnight, but there are many steps we can take right now. Our proposals include an effective debt workout mechanism that supports payment suspensions, longer lending terms and lower rates, including for vulnerable middle-income countries. Menurut Guterres, situasi ini berlaku atas beberapa faktor, iaitu keadaan mendesak ketika pandemik COVID-19, peningkatan kos sara hidup dan perubahan iklim. Malah ia turut dipengaruhi lanskap kewangan global yang menjadikan perbelanjaan bagi sesebuah negara membangun lebih mahal. Baik, sekian Global Hijrah malam ini. Nantikan kupasan isu ummah minggu depan di hari dan waktu yang sama. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.